Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ini kita nak sembang sikit satu topik yang mungkin anda tak terfikir, iaitu shopping duit. Sebenarnya bila kita nak beli kereta, kita beli kereta semua secara cash. Pasal bisnes kereta ni ialah bisnes cash. Pengedar kereta atau penjual kereta tak jual kereta dengan kita secara hutang. Apa yang berlaku ialah kita kena cari duit untuk bayar kereta tu secara cash. Dan selalunya kita beli kat bank lah. Jadi kita pinjam duit dengan bank, bank akan bayar cash untuk kereta tersebut. Jadi sebelum kita pergi beli kereta, kita kena pergi shopping duit dulu. Jadi bila kita beli kereta, kita tahu harga kereta tu apa. Dan dalam harga kereta tu termasuklah iaitu kos binaan, kos bahan, kos reka bentuk, kos pemasaran, kos waranti, kos itu, kos ini, campurlah dengan untung. Untung segala pihak, daripada pengilang, kepada pengedar, kepada penjual, semua terdapat dalam harga kereta tersebut. Jadi untuk bank juga benda yang sama. Pinjaman ini, dia punya bahan binaan asas dia ialah duit itu sendirilah. Dan duit tu ada kos dia kepada bank. Dia nak bagi pinjam duit kat kita, dia kena ada duit dalam akaun dia. Maksudnya duit siapa yang nak bagi kita pinjam? Duit penyimpan-penyimpan lah. Kita simpan duit kita kat bank, duit gaji kita ke, duit simpanan ke, duit apa ke. Duit itu yang dia akan ambil untuk pinjamkan kepada orang. Maksudnya bila kita simpan duit dekat bank, dia akan bayar kita faedah. Jadi ini adalah kos bahan binaan tu, bahan asas tu kepada bank. Dan termasuk dalam kos untuk pinjaman tersebut ialah kos untuk bayar gaji pekerja-pekerja yang menghasilkan pinjaman tersebut. Dari segi maksudnya nak mereka bentuk pinjaman tersebut. Adalah macam-macam lah orang pejak pandai dalam tu, accountant lah, actuarial scientist lah, itulah ini yang mengirakan macam mana nak packagekan pinjaman-pinjaman tersebut. Dan juga kena bayar sewa, bayar orang kat counter, kat branch. Pasal bila kita nak pinjam duit, kita kena pinjam orang kan. Jadi ni semua ni termasuk dalam kos menghasilkan loan tersebut. Kalau kita tengok kadang-kadang, kenapa kita tanya, kenapa untuk kereta Proton dengan Pro 2, dia punya loan approval rate dia mungkin rendah. Mungkin antara 45 hingga 55%. Rendah berbanding dengan kereta-kereta mewah yang dia punya loan approval rate mungkin lebih tinggi. Antara sebabnya ialah kualiti mereka yang memohon. Untuk mereka yang memohon kereta yang mampu milik ni, kebanyakannya mungkin itulah saja kereta yang kita mampu nak beli. Beli mungkinlah bayaran bulanan tu pun kita dah stretch sebanyak mana yang boleh. Itu pasal dia punya loan approval rate tu lebih rendah. Ini mungkin bunyi macam tak fair, tapi bank anggap risiko dia lebih tinggi daripada orang yang ambil loan besar-besar untuk kereta yang mewah ni. Dan kat situ kadang-kadang kita tengok kenapa untuk kereta-kereta jenama tempatan dia punya interest rate mungkin lebih tinggi daripada kereta-kereta mewah. Ini kerana dalam interest rate ataupun kadar keuntungan yang dia orang kira tu kena ada tahap risiko. Dan bila dia kira risiko tu tinggi, maksudnya dia akan charge kita lebih sikit lah. Jadi apapun, semua kos tuan bunga dan interest yang bank nak charge ni ditentukan oleh apa yang dipanggil base rate ataupun kadar asas. Dan dulu base lending rate ataupun kadar pinjaman asas yang ditetapkan oleh bank negara. Tapi sekarang base rate ni terpulang kepada bank untuk menetapkannya sendiri. Jadi bila kita nak shopping untuk duit ni, saya rasa ada 5 faktor utama lah yang kita selalu tengok kan. Yang pertama sekali ialah bayaran bulanan. Ini basic lah, kita semua tengok kan. Yang keduanya, kita juga tengok interest rate ataupun faedah yang di-charge-kan. Kita paling boleh nak paling rendah yang boleh lah kan. Dan yang ketiga, kita tengok tempoh bayaran. Pasal ini akan menentukan pelbagai-bagai benda lagi lah. Dan juga sama ada bank tu menawarkan flexible payment. Dan yang kelimanya, sekarang ni makin popular ialah sama ada nak guna sistem Islamik ataupun konvensional. Bayaran bulanan ni menentukan sama ada kita mampu nak beli satu produk tu atau mampu nak bayar balik tak bayaran bulanan tersebut. Kalau kita ada had tertentu, saya nak bayar tak lebih pada RM500 sebulan untuk bayaran bulanan. Jadi first kali kita akan congak apa loan yang ada di pasaran yang membolehkan kita mendapat bayaran bulanan RM500 atau kurang. Secara amnya, pihak bank dia akan bagi kelulusan kepada kita kalau semua jumlah bayaran balik hutang-hutang bulanan kita tidak melebihi 1/3 daripada gaji kita. Ni campurlah dengan loan baru yang kita minta ni. Yang
Yang kedua ialah kadar faedah yang di-charge oleh bank. Jadi kadar faedah ni bergantung kepada kos untuk mendapatkan duit nak bagi pinjam kat kita. Kalau dia volume dia banyak, kos dia rendah. Tapi kalau dia volume dia kecil, kos dia tinggi. Dia sama. Itu pasal kita tengok bank-bank yang besar selalunya mempunyai cost of funds yang lebih rendah. Kita tengok Maybank punya base rate dia cukup rendah, bawah pada 2%. Tapi the actual rate yang dia charge kepada customer lebih kurang saja dengan bank lain. Kenapa macam tu? Adakah Maybank tamak? Tak. Mungkin apa yang Maybank boleh buat dan perlu buat, kerana duit bila banyak, dia kena bagi loan banyak. Kalau bank tak bagi loan banyak, jadi dia punya untung tu akan terhad. Jadi untuk bank ni masalah dia kena bagi loan sebenarnya. Kalau dia tak bagi loan bermasalah kepada dia. Tapi kalau dia bagi loan pada kadar yang tak betul, dia mungkin akan rugi. Jadi bila dia nak kena bagi banyak loan, dia mungkin nak kena proses approval dia akan berbeza. Mungkin akan ada sedikit kelonggaran. Tetapi dia kena ambil untung lebih banyak, kena cover risiko tadi. Untuk mereka yang mempunyai credit score yang cantik, dikira risiko rendah, mereka mungkin akan ditawarkan kadar interest yang lebih rendah. Jadi kat sinilah penting di mana kita tahu kita punya credit score untuk kita boleh pergi ke bank untuk minta kadar yang lebih rendah. Yang ketiga, tempoh pembayaran. Jadi kebanyakan kita hanya tengok bayaran bulanan. Dia tak tengok sebenarnya total cost yang dia kena bayar dari segi faedah kepada bank. Okey, sebagai contohlah, katalah kita ambil loan RM100,000 pada kadar 4%. Dan kita ada pilihan untuk ambil bayar sama ada 5 tahun ataupun 10 tahun. Kalau kita ambil loan tu untuk 5 tahun, interest atau faedah yang kita bayar ialah 4% kali 5 tahun, iaitu 20%. Jadi maksudnya, jumlah yang kita kena bayar, kita pinjam 100 campur dengan interest RM20,000, RM120,000. Dan kalau kita ambil loan untuk 10 tahun pula, interest yang kita kena bayar ialah 40%, jadi RM140,000. Tapi jumlah bayaran bulanan untuk yang 5 tahun tadi ialah RM2,000 sebulan, manakala jumlah bayaran bulanan untuk 10 tahun tu ialah dalam RM1,166. Jadi untuk kebanyakan orang, dia hanya tengok bayaran bulanan. Pasal itu yang kita mahu bayar dan kita setuju dengan yang itu. Tapi sebenarnya walaupun kita bayar amount yang lebih rendah, pada penghujungnya kita akan membayar lebih banyak, RM40,000 kepada bank. Kita kena perlu faham benda-benda sini dan congak balik, adakah kita sanggup membayar begitu banyak ataupun kita sanggup bayar lebih banyak tiap-tiap bulan dan mengurangkan kadar interest yang kita bayar kepada bank. Dan yang keempat, ini sekarang semakin popular, pembayaran anjal. Maksud pembayaran anjal ni macam ni. Setengah, katalah kita minat sekarang nak beli kereta dan kita punya bajet sekarang hanyalah untuk Toyota Vios sebagai contoh lah. Tapi kita berminat sebenarnya Toyota Altis. Jadi kita congak. Kita kata kalau saya ambil Altis, harga 120 lebih. Tapi sekarang kalau saya nak ambil Vios, saya boleh stretch sampai yang Sportivo, top of the spec punya. Jadi Sportivo tu harga dia RM95,000. Kalau kita ambil loan 10 tahun pada kadar 3%, kita kena bayar balik RM123,500 atau lebih kurang dalam RM1,030 setiap bulan. Tapi kalau kita ambil Toyota Altis mid-spec, harga RM124,000. Kalau term dia sama, maksudnya 10 tahun juga, pada kadar 3%, kita kena bayar RM1,343 sebulan. RM300 tu mungkin terlalu banyak lah, mungkin maksimum kita RM1,000. Ada tak sistem bayaran di mana kita boleh start dengan rendah, kemudian meningkat? Ada. Jadi ini dia satu benda yang sangat popular sekarang. Jadi sebagai contoh, katalah Toyota Capital ada bayaran anjal. Kat sini ada contoh dia. So katalah kita mulakan dengan kadar bayaran masa 3 tahun pertama, kita bayar lebih kurang dalam RM1,050 sebulan. Untuk 3 tahun kedua, kita bayar dalam RM1,400 sebulan. Dan 4 tahun terakhir, kita bayar RM1,520 sebulan. Mungkin dalam 3 tahun aku boleh mampu nak bayar RM1,400 sebulan. Pangkat naik ke, gaji naik ke. Ini nampak macam satu package yang menarik kan? Dengan cara itu, kita boleh menikmati kereta yang mungkin lebih mewah dengan bayaran anjal. Banyak jenama menjual mewah mula menawarkan ini. Sekarang Toyota pun sudah mula menawarkan bayaran anjal. Dan untuk Toyota ni, dia punya sistem dia kata lepas 6 tahun tu boleh pilih sama ada nak teruskan aja ataupun nak upgrade, tukar kereta lain pula. Juga sistem yang membolehkan kita memendekkan tempoh bulanan bayaran anjal dia. Kat sini pun ada juga contoh dia, kita tengok. Dia panggil flexi plan kat sini, di mana kita boleh pilih untuk membayar lebih banyak lagi. Dia contoh yang dia bagi kat sini, kalau kita bayar RM3,000 lebih sebulan untuk kereta ni, tempoh bayaran dia akan pendek selama 20 bulan dan kita jimat RM4,000. Satu yang bagus kan? Tapi anda mungkin tanya, kenapa sibuk ambil loan tempoh 10 tahun kalau boleh bayar lebih banyak? Dia macam ni, kadang-kadang kita tengok dalam keadaan kita sekarang, mungkin kita rasa macam okey, kita dalam keadaan selesa sekarang, tapi kalau kita berniaga sendirilah, keadaan tu tak tentu sama. Jadi kita tengok, walaupun saya boleh bayar lebih, tapi saya ambil loan yang tempoh panjang sebab kalau apa-apa, saya ada masih lagi fallback untuk tempoh panjang tersebut. Tapi buat masa sekarang, saya ada duit lebih, jadi saya nak bayar lebih. Ini loan panjang ni untuk keadaan kalau makin teruk, ikut bisnes tak bagus, saya masih lagi boleh bayar. Itulah
itulah antara sebab kenapa orang ambil pilihan sistem bayaran anjal begini, macam contoh flexi plan ni. Kelima ni iaitu sama ada nak pilih antara sistem Islamik ataupun tidak. Sebenarnya sistem Islamik ataupun tidak ni adalah dia punya cara lah. Kita tengok penjaminan bayaran tu dia. Bila sistem Islamik dia punya interest dia dah tak bergerak-gerak lah, dekat situ je lah. Untuk yang lain tu saya tak tahu macam mana, pasal untuk kereta selalunya memang interest fix juga lah, tak bergerak. Kali ni kita tengok yang untuk Toyota ni dia menawarkan satu sistem macam leasing. Dia bukan beli, macam leasing. Jadi bila kereta tu leasing, dia cover insurance dengan road tax sekali tiap tahun, jadi kita tak payah bayar. Dia tak ada down payment lah, pasal kita sewa kereta tu. Cuma masa awal tu dia macam masuk rumah, kena bayar 1 bulan deposit dan juga bayaran bulan pertama. Dan ni dia ada bagi macam guarantee, GAP, Guaranteed Auto Protection. Maksudnya kalau kata kereta kita total loss lah, accident ke, kena curi ke, terbakar ke apa ke, nilai kereta ni jatuh teruk pada awal tahun pertama dan kedua. Dah ketiga keempat tu dia dah mula mendatar sikit dia punya graf dia tu. Jadi kat tempoh tu dia akan ada gap antara kita punya depreciation. Selalunya depreciation ataupun susut nilai tu satu garisan lurus lah, linear. Tapi yang actual market value ni dia tak linear. Jadi gap tu yang dia akan coverkan. Jadi kalau kata kereta tu total loss dalam tempoh gap ni, di mana ada kekurangan, Toyota Capital akan tanggung. Dan pada penghujung tempoh tu, kalau awak nak beli kereta tu, harga dah dia pun dia persetujui, bolehlah nak beli kalau nak beli. Dan kalau kata mungkin awak rasa awak still nak letak down payment, jadi down payment tu boleh letak untuk harga jualan nanti di penghujung. So kalau awak setuju nak letak down payment RM20,000 dan penghujung tu harga kereta tu tinggal RM50,000 je, awak hanya kena top up lagi RM30,000. Setengah orang dia suka macam tu pasal dia tak ada hutang. Lease dia lain lah, dia bukan kira hutang, dia sewa bulanan lah. Mungkin lebih rasa lebih lega lah pasal dia bukan hutang kan. Jadi kalau apa-apa berlaku kat kita tak ada berhutang. So hutang ni satu benda yang berat juga kepada ramai kita. Pasal nanti anak-anak dan keluarga kena settlekan hutang kita. Tapi kalau ini lease, kalau meninggal dan benda tu tamat macam tu lah. Cuma bezanya kalau kita hutang tu mungkin boleh ambil insurans, dia akan top up bayar, dan kereta tu kita punya lah. Yang ni kereta tu bukan kita punya lah, dia akan ambil balik. Jadi leasing ni juga ada satu kelainan lah, di mana Toyota juga menawarkan package leasing sepenuhnya, Kinto dia panggil. Ini dimulakan di Jepun, di mana ini untuk mereka-mereka yang mungkin memerlukan kereta dalam tempoh pendek lah, sebab ada projek ke yang memerlukan dia beli off-roader kan. Tapi mungkin projek tu hanya 5 tahun ataupun 3 tahun ataupun 2 tahun. Jadi dia boleh lease kereta tu untuk tempoh-tempoh tertentu dan pakai untuk kegunaan tersebut, dan habis tu boleh bagi balik. Dia untuk leasing ni pula ialah bagusnya untuk syarikat lah, pasal ia bukan capital expenditure dan ianya dikira sebagai operating cost lah. So mungkin kat situ ada kelebihan-kelebihan dari segi perakaunan. Jadi selain daripada 5 faktor yang kita mungkin fikirkan, ada juga faktor yang menentukan mana mudah nak dapat pinjaman. Dan antara benda yang menyebabkan mudah dapat pinjaman ni ialah siapa majikan kita. Dan dalam dunia majikan ni pula ada ranking-ranking dia lah. Yang nombor 1 sekali ialah kerajaan lah. Jadi orang kerja kerajaan ni dikira sebagai orang yang berisiko rendah, bukan kerana pasal dia orang semua bayar hati, garanti bayar loan tepat, tapi disebabkan mereka mempunyai gaji yang tetap sampai ke umur persaraan. Ada gaji, ekonomi naik ke, ekonomi turun ke, PKP ke, tak PKP ke, gaji dia tetap jalan macam biasa, dan dia akan mempunyai akses kepada pendapatan tersebut untuk membayar balik hutang. Jadi mereka ni dikira sebagai berisiko rendah. Sebab itu kita tengok dekat Toyota punya financing ni pun dia ada package khas. Memang banyak bank lah menawarkan begini. Itulah sebabnya ramai mak ayah masih lagi suka anak-anak kerja government. Dan tahap kedua ialah syarikat berkaitan kerajaan lah, juga dikira stabil dan kurang terkesan akibat perbezaan dari segi prestasi ekonomi. Jadi oleh sebab itu mereka juga dikira sebagai majikan yang bagus, dan kalau awak bekerja dengan GLC, awak pun probably senang dapat loan. Yang ketiga ialah syarikat swasta dan corporate lah, multinational ke tidak. Ini semua syarikat-syarikat yang dikira stabil dan besar, tapi yang ini dikurang sikit pada syarikat-syarikat GLC sebab ia mungkin lebih terkesan akibat ekonomi dan apa juga. Tapi ini semua bank akan tahulah, dia dah tahu prestasi syarikat-syarikat ni. Semua syarikat-syarikat ni syarikat-syarikat yang terkenal dan diketahui prestasi keuangan mereka. Pada tahap keempat ialah syarikat swasta yang SME lah, syarikat kecil dan sederhana ni memang selalunya bank akan lebih berhati-hati, nak tengok dia punya payslip, dia juga melihat kepada pembeli tersebut lah, dia punya rekod dia macam mana, selalu lambat bayar ke, kerana tengok sampai bil telefon dan bil air, bil elektrik juga. Kalau awak selalu bayar lambat bil-bil awak, dia akan nampak dia mungkin akan kurang nak bagi kepada awak loan tersebut.
Untuk peniaga kecil ataupun yang bekerja sendiri, ini yang paling sukar lah. Maksudnya untuk mendapat loan yang sama, mungkin yang peniaga kecil ataupun bekerja sendiri ni akan tunjuk pendapatan yang lebih banyak. Kerana ini bank nak tengok kestabilan, kalau apa-apa dia boleh recover ke tidak duit ni kan. Pasal yang peniaga kecil ni dia memang paling terkesan lah dengan keadaan ekonomi dan ketidaktentuan ekonomi global kan. Di situlah mereka cuma kena lebih berhati-hati. Jadi kalau awak kerja sendiri, awak punya bank statement semua kena cantik, bila tunjuk kat bank, dan okey, lebih senang. Dan terutamanya kalau awak ada aset-aset yang mudah dicairkan, awak ada rumah banyak ke, ada saham banyak ke, ini semua benda-benda yang boleh ditunjukkan kepada bank untuk membantu mereka memberi pinjaman kepada anda. Sampai situ saja cerita kita, cara macam mana nak shopping duit dan apa faktor-faktor yang bank tengok ke atas kita untuk memberikan pinjaman. Kalau awak rasa bermanfaat dan awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau boleh tekan butang subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.